Okay, so dia dah start record. Hilya, mana suara? Tengok suara sikit. Sihat? Kat mana ni nak tekan? Apa dia? Demam ke? Eh? Hilya, okey ke tu? Okey cikgu. Kau baru bangun Tak. Tak, ya ke? First time ni. First time? Tak dengar lah yang... Okay, tak apa. Yang penting korang join. Alright, so cikgu nak cerita ni sebenarnya. Okay, semalam baru paper SRT. Kan? So, perasaan cikgu, dia jadi macam ni tau. Sekolah, kita orang dah buat macam-macam. Okay, we all dah buat macam-macam cikgu dengan cikgu Aizah lah. Share banyak tips. Lepas tu, setiap negeri, diorang ada, diorang buat, apa panggil tu? Diorang buat, diorang list down soalan mana yang biasa keluar, soalan mana yang tak biasa keluar. Lepas tu, target soalan yang akan keluar. Okay, so benda tu semua kita orang dah discuss dengan pelajar-pelajar SPM Pro Max ni lah. And then bila paper sebenar, okay, kita cerita pasal bahagian B tau ni. Okay, bila paper sebenar, apa yang kita orang target tu ataupun apa yang kita highlightkan, apa yang kita orang fokuskan, tak keluar. So sekarang ni macam mana? Kita orang bukanlah cikgu-cikgu ni, kita orang bukan spot question tau. Faham tak? Bukan spot tau. Meaning kita orang buat soalan yang famous, yang biasa-biasa, yang kebiasaannya keluar lah. So korang faham lah yang tu kan. Tapi benda yang kita fokus tu tak keluar. Yang keluar adalah benda yang sepatutnya boleh jawab. Sebab apa tahu yang keluar? Konflik keluarga. Kesan konflik keluarga. Korang ingat kan? Korang macam masa form 4. Kesan konflik keluarga yang kita orang langsung tak fokus itu tau. Sebab kita orang fokus dekat mana? Pakaian, fashion tu. Itu biasa kan? Okay, yang fashion. Lepas tu label, lukis label kan? Sebab kita orang cakap, kita orang target lah macam okay, bahagian B mesti akan ada satu soalan lukisan keluar. So lukisan tu apa? Okay, maybe style pakaian ataupun label, dia suruh lukis label ataupun buat lukis baju chef. Okay, benda-benda tu practice. Kita orang buat sebab macam confident jugalah, macam antara ni mesti akan keluar sebab lukisan. Tapi semalam satu lukisan pun tak ada. Korang faham tak? Kalau ada lukisan, banyak markah korang boleh dapat tau. Betul tak? Style pakaian tu senang, okay? Lepas tu label makanan tu pun alah hai senang, tarik luput lah apa semua kan. So tak tahulah silap siapa, mungkin cikgu terlampau excited macam confirm ni sebab tiap-tiap tahun memang akan ada lukisan. Tapi tahun ni tak ada. Kau faham tak perasaan cikgu macam oh my goodness. Sorry, emotional sikit Memang cikgu macam oh ya Allah matilah. Hai. Sorry, kita record nanti. Okay, orang dengar pula. So macam cikgu terus okay, tak boleh jadi ni. Memang tak boleh jadi. So start dengan batch korang ni, bukan start dengan batch korang lah. You all tahun ni korang tak boleh rely 100% dengan apa yang okay masuk ni you know, macam apa yang cikgu beri tu tak boleh rely 100% lah. Okay, of course semua orang akan pesan macam tu. Tapi korang pergi sekolah, korang memang mengharapkan cikgu ni macam takkan cikgu tak tolong. Betul tak? Mesti korang mesti cikgu akan bagi sikit-sikit kan. So pengajaran tahun ini tahun yang SPM 2020 ni, cikgu rasa amat frust jugalah sebab kalau ikutkan cikgu, konsep cikgu, tak payah spot-spot ni. Kau kena belajar semua.
Okay, tapi samalah cikgu dengan cikgu Aizah macam tu. Okay, kau baca semua. Kalau korang perasan untuk exam korang pun cikgu tak pernah kata okay baca bab ni. Ada tak cikgu tu? Jarang lah kan macam baca bab ni. Okay, so untuk tahun ni cikgu berharap sangat sebab korang ni okay, yang cikgu tengok korang ada potensi tau. Korang boleh dapat A sebenarnya SRT. Semua kelas you all ni boleh. Betul. Bukan sekadar cakap je sebab kalau ikut kelas yang pernah cikgu ajar, korang memang boleh tapi korang kena ikut apa yang cikgu cakap lah. So apa yang cikgu nak korang buat tu untuk membolehkan korang dapat A adalah yang cikgu nak suruh hari ni. Okay? Benda yang cikgu nak suruh hari ni dia continuous. Korang kena buat continuous dan buat benda ni sampai kita nak SPM, sampai korang nak SPM. Okay? Ingat, cikgu dah pernah cakap tajuk tingkatan 4 sangat penting. Okay? Betul tak? Okay, apa yang korang dah belajar tingkatan 4 tu sangat penting. Dan kalau korang boleh keluarkan daripada kepala korang macam ni je, memang korang boleh jawab. Okay, sebab korang bayangkan punca konflik keluarga, Masya Allah. Korang dah boleh hafal point dia saja. Betul tak? Dia bagi senario dia apa, cikgu lupa dah. Okay, tapi terangkan punca konflik keluarga. So, ya Allah. Kita prepare punya susah kan? Okay, sekali dia tanya benda yang simple. Okay. Okay lah, so cikgu teruskan pada apa assignment korang yang korang kena buat hari ni. Alright, so masa batch Pro Max, cikgu dah start tekankan tentang hafal menggunakan akronim. Korang biasa dengar tak? Akronim, okay, lagi senang. Cikgu nampak Fatihah je lah ngangguk. Yang lain-lain ni cikgu tak tahu. Rasanya korang tahu kan? So, akronim ni tahun ini korang, especially you all ni, cikgu nak betul-betul tekankan atau paksa korang buat dan juga hafal. Maksudnya the whole class mesti ada korang punya sendiri dan hafal. Okay? Kalau sebelum ni cikgu rasa cikgu pun pernah ajar kan? Cikgu pernah sebut. Okay, sebab itulah you pernah dengar. Tapi cikgu sekadar macam okay, cara hafal, boleh hafal cara guna akronim. Okay, tapi this time untuk hari ni dan seterusnya semua wajib buat. Mesti ada, okay? So cikgu sharekan sekejap. Sekejap Cikgu nak share sekejap. Okay, skrin cikgu. Alright. So you all nampak skrin cikgu tak? Nampak kan? Okay, cikgu tunjuk satu-satu Okay. Ini tajuk-tajuk faktor yang dikatakan penting. Okay, faktor mempengaruhi diet, perancangan menu. Okay, ini semua faktor-faktor yang awak semua pun akan buat akronim untuk setiap faktor ni. Okay, so sebenarnya banyak. Okay, untuk tingkatan 4 lah, banyak Okay, so get ready lah. Okay, macam ni. Okay, faktor yang mempengaruhi tempat kediaman. Okay, kita ada keperluan, pendapatan, keselamatan, estetika, infrastruktur, kejiranan. So, awak kena buat akronim awak sendiri, okay, menggunakan faktor-faktor ni. Okay, kita baru cerita buat akronim So, contoh dia tu nanti kita akan praktis lah. Okay, untuk assignment awak hari ni adalah awak kena buat akronim awak sendiri. Okay, sebab cara awak ingat berbeza. Okay, masa saya betul-betul all out dengan Pro Max untuk buat akronim ni, ada satu pelajar, okay, dia tak boleh buat akronim. Dia lagi susah hafal. Dia lebih senang hafal point direct. Contohnya faktor yang mempengaruhi tempat kediaman. Okay, orang lain cipta akronim. Dia tak boleh. Dia memang boleh hafal keperluan, pendapatan, keselamatan, estetika, infrastruktur dengan kejiranan. Okay, jadi sebab itu cara awak hafal terpulang kepada awak. Okay, misal kata awak jenis yang tak boleh akronim pun tak apa. Okay, nanti naik sekolah setiap cikgu akan uji setiap seorang. Okay, so akronim tu awak dah kena ada dalam kepala awak dan awak hafal. Alright. Kemudian, okay, ini contoh akronim untuk faktor yang mempengaruhi diet.
Okey, faktor yang mempengaruhi diet kita ada agama, budaya, keperluan sosial, pendapatan, pendidikan, keperluan fiziologi, geografi dengan kemajuan teknologi. Okey, akronim yang diorang buat ni, okey, dia guna A, B, C, D, E, F, G, H. Okey, so akronim dia buat menggunakan huruf. A, agama, B, budaya, okey, C. Nampak tak? C, dia buat C tu, dia tukar social tapi dia buat S-O-C-I-A-L, social. Okay, so A, B, C, C tu social. Okay, keperluan social. Kemudian dia buat D. Okay, D untuk pendapatan. Okay, E. E sepatutnya pendidikan tapi dia buat untuk education. Okay, so Cikgu. kalau ada... Cikgu Ya. punya skrin dia tak keluar yang cikgu tunjuk. Jadi dia keluar apa? Dia keluar kat PDF. Dia panjang Oh, yang 555. kecil-kecil tu ke? Oh, okey, tak apa. Nasib baik. Cikgu dah syok sendiri. Lama dah. Kejap ya. Kejap lagi sekali. Full screen je lah. Okay, now nampak? The whole screen you nampak kan? Nampak the whole screen tak, Fatia? Nampak. Okay, sekejap. Cikgu buka yang ni balik. Dah nampak dah kan? Okay dah. Okay. Thank you bagi tahu. Alright, so faktor yang mempengaruhi diet tadi, okay, dia ada A, B, C, D, E, F, G, H. Orang ni, okay, ataupun cikgu lah, ini cikgu yang sediakan. Okay, cikgu ni dia buat menggunakan huruf A sampai H. Okay, jadi kalau cikgu ni yang buat, dia buat sendiri akronim itu, dia lebih jelas. Okay, A untuk apa, B untuk apa. Okay, sebab awak tengok C dia ni, dia A, B. A agama, B budaya. Okay, fine lah. C tiba-tiba jadi social. Okay, D pendapatan. Okay, E sepatutnya pendidikan. Tapi dia tukarkan kepada education. Ini cara mengingat So cikgu ni prefer cara mengingat yang macam ni. Alright. F keperluan fiziologi. Tapi F untuk fiziologi. G geografi. H kemajuan teknologi. Tapi H ni dia tukar kepada high technology. Right. Kemampuan mengingat kita berbeza. Alright. Kalau you all boleh guna akronim A, B, C, D, E, F, G, H ni, fine. Boleh saja ikut. Tak ada masalah. Okay, tapi untuk yang tak boleh nak ingat atau dia tak boleh nak relate, dia kena buat akronim dia sendiri. Sebab akronim ni biasanya kita ambil pada huruf yang pertama dekat depan kan. Okay, A, B, K, P, P, K, G, K, T. Okay. So, terpulang. Sebab tu saya cakap dengan you all, terpulang pada you all nak buat macam mana akronim tu. Jadi, setakat ni faham kan akronim tu apa kan? Faham tak? Faham Alright. So, sekarang cikgu nak tunjuk contoh pelajar yang tahun lepas ni. Okay, yang Pro Max ni, okay, apa yang cikgu paksa dia orang buat? Okay. Okay, so gambar yang you all nampak ni, ini adalah faktor-faktor yang diorang cipta sendiri akronim diorang. Okay, ada tak akronim yang kita boleh nampak? Okay, contoh yang sekarang ni. Okay, faktor yang mempengaruhi ruang kediaman. Okay, so dia buat SLAKPP. Siti lepaskan Aiman ke Pulau Pinang. Okay, so setiap pada pelajar ni, ayat dia berbeza-beza. Terpulang kepada cara awak nak ingat. Kemudian yang ini faktor jumlah pendapatan dan perbelanjaan keluarga. Okay. ESPPA. Emma suka pandan puding. Okay. So dekat sini bila saya dah cuba dan saya paksa sebelum masuk kelas diorang kena mula-mula diorang kena berikan cikgu satu je faktor. Okay, masuk hari kedua kena ingat 2 faktor. Okay, maksudnya 2 akronim. Masuk hari ketiga dia ulang pula 3 akronim. Masuk keempat 4 akronim. Dan memang ternyata boleh hafal. Walaupun banyak, diorang semua boleh hafal. Okay, jadi tahun ini inilah tugas awak yang awak kena buat. Lepas awak naik ni sekolah ni, cikgu akan buat macam tu. Okay, korang kena sebutkan dan hafal okay, akronim korang lah masing-masing.
Alright, so next. Sekejap, mana dia punya ni? Ni sebelah. Okay, ni pula. Okay, faktor yang mempengaruhi jumlah pendapatan. Okay, Sarah pandai pantun 4 kerat. Okay, tengok dia buat. Sebab dia tak boleh nak ingat ekonomi keluarga kan. So, dia buat 4 kerat. Okay, Sarah pandai pantun 4 kerat. Okay, lepas tu, semualah. Okay, semuanya yang dah habis dah. Okay, belajar tak banyak So, ini So, saya harap awak semua dapat gambaran gambaran tentang apa yang you all nak buat. Okay, next. Akronim apa yang korang nak buat ni? Okay, so akronim yang korang nak buat adalah, okay, kalau korang boleh tengok Telegram korang, siapa yang pakai laptop tu boleh buka korang punya Telegram. Okay, yang cikgu send pada awak tu. Okay, yang cikgu send pada awak tu, tajuk yang awak kena buat dan hafal, okay, adalah pencernaan. Kita nak start dengan pencernaan. Okay, so you all semua ada PDF buku teks form 4. Okay, so muka surat siapa yang boleh buka tu, bukalah Tapi yang tak boleh tak apa, cikgu terangkan dulu supaya nanti awak boleh terus buat. Okay, ini contoh nota yang Promax buat, okay, untuk pencernaan enzim. Okay, ada 2 kan cikgu send dekat korang contohnya. Okay, so korang buat macam ni juga. Cikgu nak tengok bendanya, mesti ada. Sebab untuk kelas cikgu, okay, cikgu suruh buat cantik-cantik biar ada warna macam ni, tunjuk pada saya. Lepas tu sebelum exam tu memang cikgu suruh tampal dekat dinding dekat rumah. Okay, snap gambar, tunjuk yang korang tampal sebab korang kena tengok benda tu hari-hari. Alright? Okay, so pencernaan enzim, okay, ada organ yang terlibat ni, okay, mulut, perut, duodenum dengan usus kecil. Sekejap teks muka surat berapa ya? Okay, so tajuk pencernaan ni penting, lepas tu susah nak hafal pula. So sementara korang tengah ada banyak masa dekat rumah ni, okay, wajib hafal. Naik sekolah korang siap korang kena terus ni. Okay, dah hafal dah. Maksudnya naik sekolah ni hafal dah. Okay, so kalau buku teks muka surat 170 proses tindak balas enzim, okay, dalam pencernaan. Okay, 169, 170, okay, 171, okay. Korang kena baca ni, kalau boleh bacalah hari-hari supaya ingat. Alright. Okay. So, organ yang terlibat kita ada mulut, perut, duodenum, usus kecil. Okay, so dalam mulut, okay, kita ada enzim kanji, okay, enzim amylase, okay, menukarkan kanji kepada dextrin dan maltosa. Okay, so ini cara dia ingat yang awak tengok ni, LADM, PPPP, KRK, PTPA, KAM, LIPAS, okay, PPA, MMG. Maknanya untuk pelajar ni dia ingat menggunakan huruf. Maksudnya kalau organ yang terlibat adalah mulut, perut, duodenum dengan usus kecil kan. So untuk mulut ni dia ada LADAM, LADM. Okay. Kemudian inilah cara dia ingat. Saya tak tahu lah macam mana dia saja yang tahu sebab dia yang buat kan. So kalau boleh korang kena buatlah macam ni. Okay, untuk mulut macam mana korang nak ingat ni. Ni struktur ni korang kena ingat. Okay. So boleh tak? Boleh tak korang? Boleh. Boleh cikgu. Boleh So itu tugasan korang. So kita masuk berapa hari bulan? Bulan 4 berapa? 5? 5 hari bulan 4. 5 hari bulan 4. Maknanya ada lagi 2 minggu lah. Okay, so 2 minggu ni saya tak akan buat lagi dah kelas session. Saya akan bagikan tajuk yang awak kena buat akronim. So you kena hafal yang saya suruh tu. Boleh tak kelas? Korang okey ke? Okay.
Okay Sebab macam cikgu cakap Form 4 punya tajuk tu banyak dan penting. By the time you dah naik jumpa cikgu, Form 4 tu you dah cover dah. Okay, so Form 5 ni memang laju je, okay je. Okay, Form 5 tak berat sangat sebab Form 5 ni dia lebih kepada nak settlekan korang punya kerja kursus. Dan kita ada masak kan. So insyaAllah semuanya okay. Cikgu paling risau tingkatan 4 punya subjek. Okay, sebab Allah, itulah ceritanya. Okay, memang tak boleh harapkan sekolah memang berusaha, cikgu memang all out 100%. Tapi in the end dia patah balik kepada usaha awak sendiri. Okay, awak buat tak buat, awak hafal tak hafal. Okay, sebab bila hafal insya-Allah mudah. Sebab soalan bila saya baca, soalan dia okey. Cuma bila kita tak ingat point tu, korang faham lah kan? Sebab SRT bukan civic, betul tak? Punca konflik keluarga macam-macam kita boleh jawab. Tapi bila point salah, okey salah Alright, so cikgu rasa okay, ada apa-apa nak tanya tak sebelum tu? Ada apa-apa nak tanya? Cikgu rasa tak ada kot. Tak ada kan? Tak ada. Alright. So cikgu stop dekat sini. Okay, nanti dalam group cikgu akan senaraikan semua faktor yang awak perlu buat akronim dan awak hafal. Tapi kita mulakan dengan pencernaan dulu. Okay, so hari ni buat pencernaan dulu. So nanti cikgu akan top up lah. Okay, tajuk-tajuk lain yang korang kena buat. Boleh semua Alright, tunggu kejap. Cikgu nak kejap. Stop recording